Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhum min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita bertemu kembali dalam kuliah tadabbur surat Al-Baqarah. Setelah sesi minggu lepas kita berhenti seketika kerana memberi ruang sikit untuk saya pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah dah balik. Doakan semoga semua baik-baik. Kembali kita semula untuk menyambung pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan sambung kelas malam ini, yang mana kita akan sambung pada ayat 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Jadi pada ayat ini, setelah pada siri-siri yang lepas, Allah menceritakan tentang beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, khususnya berkaitan dengan penceraian, tentang nafkah dan sebagainya. Maka pada ayat ini Allah SWT menceritakan kembali kisah daripada umat-umat yang terdahulu. Yang ini pada ketika itu berlaku satu wabak bencana kepada mereka. Lalu mereka ini keluar daripada tempat mereka itu kerana takut mati. Dan mereka menyangka bahawa kalau mereka keluar daripada tempat mereka ini, mereka boleh lari daripada takdir dan ketentuan Allah. Ini adalah contoh-contoh mereka yang tidak beriman dengan hukum hakam Allah, terutamanya dalam bab al-qada wal-qadar. Maka Allah kata, alam tara, tidakkah kamu, bila Allah tanya balik dekat kita, tidakkah kamu kat sini, kita kena faham dalam bahasa Arab, pertanyaan itu juga membawa maksud yang pelbagai. Tidak semestinya soalan itu ingin mencari jawapan, tetapi soalan itu juga boleh jadi berbentuk panggil ta'rif wa ta'jib. Maksudnya satu soalan yang dibuat macam untuk menunjukkan ketakjuban. Takkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Allah sebenarnya nak bagi kita ni berfikir, bukannya untuk sebab Allah tak tahu jawapannya. Ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Tidakkah kamu melihat kepada dulu ada satu puak ni yang mana mereka keluar daripada negeri mereka. Bila Allah kata perkataan uluf kat sini, ia membawa maksud lebih daripada 10,000, kerana tak dikatakan 10,000 ataupun 9,000. Bila mana Allah kata wahum uluf, maksudnya uluf ni sangat puluhan ribu lah. Jadi mereka keluar ni secara beramai-ramai. Cumanya Allah tidak perincikan dalam ayat ini bangsa apa yang sedang diceritakan ini. Dan Allah juga tidak menceritakan ataupun memperincikan tentang negeri ini. Jadi ini tidak mencacatkan penceritaan, sebab apa yang ayat ini nak cerita kepada kita bukan tentang tempat itu, bukan kerana bangsa tertentu, tetapi Allah nak cerita, nak bawa kepada kita satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah yang lalu. Jadi kita kena faham ada perkara-perkara yang tidak perlu untuk nak kita mengetahuinya secara mendalam, sebab boleh jadi perkara itu tidak memberikan manfaat ataupun pengajaran yang banyak. Ada orang dia cuba nak korek sana, nak korek sini,
And satu fakta yang belum tentu lagi. Tetapi dalam Islam kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baiknya Islam seseorang itu, baiknya agama orang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Hadaral maut maksudnya mereka ini takut dengan kematian. Disebut oleh para mufassirin, mereka takut mati masa itu berlaku satu wabak ta'un. Jadi mereka keluar daripada tempat mereka itu. Wabak ta'un ni satu fenomena ataupun wabak yang sinonim dengan Bani Israel sebenarnya. Dan pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu ta'un ni adalah asalnya azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel dan dia menjadi sakibaki azab yang kemudiannya berterusan. Jadi wabak ta'un ni sangat deadly, membunuh, sebab dia membawa satu bakteria maut yang boleh membuatkan seseorang itu mati dalam masa yang singkat. Bumi Eropah dulu pernah digegarkan dengan wabak Black Death. Itulah dia, wabak ta'un yang dikatakan menyebabkan 200 juta kematian berlaku pada ketika itu. Baik, dalam ayat ini Allah seolah-olah ingin mengata ataupun ingin memerli golongan-golongan yang takut mati ni, dia keluar daripada negeri mereka sebab takut mati. Cuma persoalannya, bukankah kita ni sebagai insan, sebagai manusia, kena buat asbab protection. Kita kena, maksudnya cuba cari protection yang menjauhkan kita daripada wabak tersebut. Maksudnya tak boleh ke kita keluar daripada negeri yang terkena wabak penyakit tersebut? Okay. Betul, mengambil sebab ataupun melaksanakan satu yang boleh protect kita, yang menjaga kita adalah satu perkara yang dituntut dalam Islam. Dan dalam ayat yang sebelum ini juga, ayat 195, Allah SWT juga ada mention wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Maksudnya asal kepada prinsip agama ini adalah tidak mendedahkan diri kita kepada kemusnahan. Itu secara umum. Jadi bila mana seseorang itu keluar daripada kawasan yang dilanda wabak, negeri yang ada wabak di dalamnya, kita tak pergi ke situ. Dan orang-orang yang berada di dalamnya juga tak boleh keluar. Sebab kemungkinan bila mana seseorang itu keluar daripada tempat wabak itu, dia boleh menyebabkan dengan takdir Allah, dengan izin Allah, menyebarkan wabak tersebut ke tempat yang lain dan membawa mudarat yang lebih besar. Dan ini ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalaulah kamu ada mendengar berlakunya satu ta'un, wabak ta'un itu pada satu tempat, maka janganlah kamu memasuki tempat tersebut. Dan bila mana kamu pula berada di kawasan tersebut, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya cuba untuk nak menjelaskan kepada golongan-golongan yang lari tersebut, yang mereka ini tidak mampu untuk lari daripada ketentuan Allah. Mereka perlu untuk nak tunduk, berserah kepada qadarullah, sebagaimana mereka perlu tunduk dalam hukum hakam syariat Allah. Faqala lahumullahu mutu. Takdir Allah, mereka tetap juga mati, lalu mereka pun mati. Sebab kuasa untuk nak mematikan seseorang ataupun menghidupkan seseorang itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah nak tunjukkan kekuasaannya,
Bila Allah kata Allah takdirkan mereka itu mati, kematian mereka itu hanya sementara supaya mereka mengambil pengajaran. Kan, thumma ahya'ahum. Kemudian Allah kembalikan semula mereka kepada kehidupan. Dan kita pernah menceritakan sebelum ini apa yang berlaku dalam kalangan Bani Israel. Allah juga pernah menghidupkan seseorang yang telah mati. Jadi satunya kalau kita tengok dalam ayat 55, Allah SWT kata apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah tunjukkan mereka mati, kemudian Allah hidupkan kembali mereka dalam muka surat 7. Kemudian dalam muka surat yang ke-10 juga Allah ada mention tentang kisah seorang lelaki Bani Israel yang dibunuh, lalu mukjizat Nabi Musa AS, bila dipukul dengan kulit lembu itu, dia bangun untuk nak bagi tahu siapa yang telah membunuh dia. Jadi Allah yang berkuasa mematikan mereka juga berkuasa untuk menghidupkan mereka kembali. Tak boleh ada sesiapa yang memiliki kekuasaan ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh apa yang dikhususkan kepada Allah, kan, perkara sebegini kita tak boleh minta kepada orang lain. Kita tak boleh minta kepada wali-wali tertentu, tolonglah hidupkan balik ini, tolonglah sembuhkan ini. Tak boleh, itu bukan kuasa manusia, tetapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Qadir, Allahu Syafi, yang maha menyembuhkan. Thumma ahyahum, bila mana Allah kemudiannya menghidupkan kembali. Macam mana? Adakah mereka ni dah mati, berdegup, degupan jantung tu dah berhenti, kemudian mereka hidup kembali, ataupun bagaimana? Jadi ini juga perkara-perkara yang tidak diperincikan di dalam kisah ini, maka tiadalah keperluan untuk nak kita cuba untuk mencari takwilan, pendetilan daripada kisah ini jika tidak memiliki sumber-sumber yang boleh diambil kira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah lah yang memiliki kelebihan, yang mengurniakan segala macam anugerah kelebihan ke atas manusia, kerana Allah lah yang telah menciptakan manusia. Allah yang telah menyebabkan mereka ini wujud di atas muka bumi ini. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak tahu untuk nak bersyukur. Sebaliknya mereka kufur, sebaliknya mereka ingkar dengan segala perintah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh kita lihat bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi ia juga berlaku pada zaman sekarang juga. Dan ayat ni juga hampir mirip bila Allah kata walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi ramai daripada manusia tak bersyukur. Sama juga bila Allah sebut dalam surah Saba, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba-hamba aku yang bersyukur. Jadi kalau kita renungkan surah Al-Baqarah ni, kebanyakan kisah-kisah yang Allah bawa dalam surah Al-Baqarah ini adalah kisah-kisah berkaitan dengan orang-orang yang degil, orang-orang yang keras kepala, yang ingkar, yang kufur dengan perintah Allah, kekuasaan Allah SWT, terutamanya Bani Israel. Jadi sebagai menyempurnakan kisah sejarah ini dan juga untuk menyempurnakan pengajaran yang terdapat pada ayat ini, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam untuk berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Dan bila mana turunnya ayat ini adalah di awal peringkat Madinah, di awal marhalah di Madinah. Di awal marhalah Madinah ketika itulah telah ditaklifkan, telah dibebankan, telah diperintahkan kepada orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk berjihad, kan, bermula dengan operasi-operasi, kemudian perang Badar dan seterusnya.
Maka sebab itulah dalam ayat yang seterusnya 244 Allah SWT sebut waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Waqatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah Allah itu Maha mengetahui. Maksudnya bila Allah kata waqatilu fi sabilillah, bukan setakat berperang tetapi tetapkanlah hati-hati kalian, uh, kaki-kaki kalian. Janganlah kamu lari takutkan mati dalam berperang di jalan Allah, kerana kematian itu di tangan Allah. Tak ada sesiapa yang mampu untuk nak melarikan diri daripada ajal yang telah ditentukan baginya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah kata, kemana pun kamu pergi, kemana pun kamu berada, nak cuba lari setara mana pun, sampailah kamu naik ke tempat yang tinggi sekalipun, kalau dah sampai itu ajal kamu, maka maut itu tetap akan sampai kepada kamu juga macam mana sekalipun. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih, dia ada meriwayatkan daripada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah kata ketika di akhir hayat dia, dia kata, aku telah berperang sekian dan sekian, kan, anggota tubuh aku ni penuh dengan kesan-kesan berperang, cala-cala, parut-parut, tikaman, kan? Tetapi akhirnya aku mati di atas katil aku sebagaimana matinya seekor unta. Dia rasa sedih sebab dia nak mati syahid. Dia telah berperang berpuluh-puluh peperangan, kalau bukan lebih daripada 100 peperangan, tetapi peperangan yang dia tak pernah kalah pun. Tetapi akhirnya Allah takdirkan Khalid bin Walid tidak mati di medan peperangan, tetapi meninggal seperti mana orang kebiasaan di atas katilnya. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah Allah itu Maha mendengar kata-katamu, Maha mengetahui perihal kamu, dan sama ada kamu ni pengecut, sama ada kamu ni berani, sama ada kamu ni cuba melarikan diri, sama ada kamu ini menang, kalah dan seumpamanya. Dan kemudian ayat 245 Allah SWT sebut, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah wallahu yaqbidu wa yabsudu wa ilaihi turja'un. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana. Satu pertanyaan lagi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menggalakkan kita ini supaya memperbanyakkan ketaatan kepada Allah. Antaranya al-jihad fi sabilillah, dengan mengorbankan jiwa kita, dengan mengorbankan harta kita. Dan Allah SWT ingatkan kepada kita, man dhalladhi yuqridullah, siapa yang nak menggadaikan dirinya kepada Allah dengan gadaian yang baik. Kan, gadaian apa sahaja yang kita berniaga dengan Allah SWT, Allah SWT tidak akan sia-siakan. Dan apa sahaja, setiap single sen, setiap ringgit, setiap daripada peluh kita, setiap daripada apa yang kita lakukan dengan niat fi sabilillah, Allah SWT hakikatnya telah melaburkannya di dalam syurga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib. Siapa yang bersedekah dengan sedikit secebis kurma pun, tetapi dia daripada sumber yang halal, dan Allah tidak menerima sesuatu melainkan sesuatu yang baik lagi halal, fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal. Nabi kata Allah SWT akan terima setiap kebaikan yang kita lakukan itu
Dan Allah SWT akan tanamkan dia, akan banyakkan dia lah, yurabbiha. Macam mana kalau kita apa-apa tanaman pun kalau kita jaga, dan kita akan jaga supaya pokok-pokok kita itu menghasilkan buah-buahan, maksudnya Allah akan jaga segala kebaikan yang kita lakukan ini, dan Allah cuba akan bagi kebaikan kita itu digandakan, menghasilkan tuaian buahnya pada hari akhirat nanti. Allah tak akan sia-siakan. Maka sebab itulah bagi seorang pendakwah juga perlu untuk berseni di dalam uslub dakwah dia. Jangan menjumutkan uslub dakwah itu kepada satu perkara sahaja. Belajarlah untuk kita bersifat rendah diri, tawaduk, lembut dengan mad'u kita. Sebab setiap daripada tempat berbeza suasananya. Jangan kita samakan dengan situasi contohnya di negara Arab, di negara Eropah, di negara Malaysia. Masing-masing tidak sama. Kan? Dan kalau kita tengok segala ilmu yang kita pelajari, kalau kita nak sampaikan kepada masyarakat, menjadikan dia satu ilmu yang bermanfaat, kita kena olah, kita kena adunkan dengan cara masyarakat. Kan? Bukan cara kita contohnya, okey, kalau kita tengok masyayikh Arab, memang hebat, masya-Allah, dari segi pengetahuannya. Mereka ini boleh petik syair sana, boleh sana semua. Masya-Allah, Allah kurniakan mereka daya hafalan yang luar biasa. Tetapi mungkin jika dibawa cara tersebut ke tempat kita, masyarakat mungkin kurang untuk nak menerimanya. Sebab kan perbezaan cara fikir, perbezaan sikap, perbezaan karakter, attitude dan sebagainya. Cubalah sedaya upaya untuk nak kita menghasilkan sebanyak mungkin manfaat yang kita boleh ambil. Kan? Kalau kita nak, even kita nak bersedekah pun, kita mengharapkan daripada sedekah kita itu boleh menghasilkan banyak cabang-cabang kebaikan dan pahala. Antara sedekah yang terbaik adalah sedekah daripada sudut fi sabilillah, daripada sudut menuntut jalan Allah, daripada sudut orang apa-apa yang dia satu hari nanti dengan ilmunya itu dia boleh manfaatkan kepada manusia yang lain, maka kita punya saham sumbangan itu akan berkembang insya-Allah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kan Allah akan gandakan ganjarannya dengan gandaan yang banyak. Nanti kita akan ambil dalam ayat 261, Allah SWT sebut, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Macam mana Allah akan gandakan setiap apa yang kita belanjakan, harta kita di jalan Allah, seperti mana sepucuk ni lah, yang mana daripada sepucuk itu keluar 7 tangkai, kan? Daripada setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji-bijian. Maksudnya segala kebaikan, segala sedekah kita, insya-Allah dia akan berganda insya-Allah di akhirat. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah lah yang yaqbidun, maksudnya Allah lah yang menyempitkan rezeki seseorang. Kuasa Allah yang mentakdirkan rezeki seseorang. Wa yabsutu, dan juga meluaskan rezeki seseorang, sesiapa yang dikehendakinya, menurut hikmahnya, menurut kemahuannya, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Isra, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang melapangkan rezeki seseorang yang dikehendakinya ataupun yang menyempitkan, dan Allah itu maha khabir, maha dalam pengetahuannya tentang hamba-Nya. Dia tahu kalau kata ada hamba-Nya yang mungkin bila mana dikurniakan kesenangan, dia akan masuk neraka kerana kesenangan itu, maka Allah menyempitkan sedikit rezeki dia sebagai tanda kasih sayang dan rahmat daripadanya. Jadi ayat ini
menggalakkan kepada kita untuk kita bersegera melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan kita sihat, kita senang, dalam keadaan kita lapang, sebelum Allah sempitkan kita. Mungkin akan datang satu masa yang mana Allah akan sempitkan kita punya rezeki, kita tak tahu, maka seboleh-bolehnya kita berkejarlah untuk buat baik selagi mana kita mampu. Kemudian dalam ayat-ayat yang berikutnya Allah menceritakan kembali beberapa di kalangan Bani Israel supaya kita ambil lagi pengajaran. Dan Allah cerita tentang keturunan daripada Nabi Musa, keturunan Bani Israel ini. Apa yang berlaku adalah peperangan yang berlaku di antara tentera Jalut dan juga Talut. Allah kata dalam ayat 246, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Alam tara ilal mala'i, tidakkah kamu melihat kepada segerombolan daripada kalangan Bani Israel selepas daripada zaman Nabi Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mana mereka mengatakan kepada nabi mereka, dan kita semua maklum bahawa nubuwah, kenabian itu berterusan dalam Bani Israel selepas daripada zaman Nabi Musa alaihi salam sampailah ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Bani Israel ini minta kepada nabi mereka ketika itu, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Minta semoga kita ini dikurniakan seorang raja yang mampu mentadbir batalion kita, memimpin kita ke arah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan ketika itu Bani Israel dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang berpecah belah. Dan mereka ini masih lagi dalam keadaan yang fragile untuk didominasi ataupun dijajah oleh musuh-musuh mereka, yang menyebabkan mungkin mereka akan dihalau daripada negeri mereka, keluarga mereka juga boleh ditawan. Ini kerana selepas daripada peristiwa, dulu kita pernah cerita peristiwa kalangan Bani Israel yang mana mereka ini, Allah hukum mereka ini terpinga-pinga, terbiarlah dekat padang pasir Saina. Dan bila meninggalnya, wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, dan so akhirnya Bani Israel ini pun sudah menjadi porak-peranda. Itulah yang Allah kata dalam Quran, walaqadaina ila bani Israil fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Dan kami telah kisahkan, putuskan di kalangan Bani Israel ini, mereka ini akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali, kerosakan besar lah. Kemudian mereka ini telah diperangi, diserang. Mereka juga dalam keadaan yang lemah. Dan bila mana mereka dalam keadaan yang kucak kacir macam ni, mereka berjumpa dengan salah seorang daripada nabi mereka. Ini mufassirin menyebut kisah ini berlaku lebih kurang 1000 tahun
lebih daripada 1000 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Maka nabi mereka itu pun kata, kamu punya perangai ni semua orang dah memang dah maklum lah, dah daripada dulu lagi. Kalaulah Allah utuskan seorang raja di kalangan kita pun, ajak kita untuk nak berperang, mempertahankan tempat kita ke, adakah kamu akan follow ataupun kamu akan lari seperti sebelum-sebelum ini, seperti mana yang dilakukan oleh nenek moyang kamu? So ini juga menunjukkan bahawa nabi mereka ini mengetahui tentang sifat atau sikap mereka ini, dan mereka ini selalu akan macam mana Bani Israel pada zaman Nabi Musa, ada saja alasan yang mereka lakukan. Dan ini juga menunjukkan bahawa ketika itu nabi mereka bukanlah seorang raja. Raja ni dia mesti menjadi seorang pemimpin yang mentadbir politik dan sebagainya. Jadi jawab Bani Israel bila nabi mereka tanya macam tu, mereka kata, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Of course kita akan berperang sedangkan kita ni sudah dihalau keluar daripada negeri kami. Mesti kami akan pergi berperang. Maka falamma kutiba alaihimul qital, bila mana Allah kata bila Allah kurniakan kepada mereka raja, ajak mereka untuk memimpin mereka untuk berperang, tawallau illa qalilan minhum, kebanyakan daripada mereka ini berpaling, tak mau nak ikut kecuali sedikit sahaja. Wallahu alimun bil zalimin. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Dan mereka kata, waqala lahum nabiyuhum, ayat 247, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Bila Allah telah pilih raja untuk mereka yang bernama Talut, yang kalau dalam Bani Israel ni dia ada keturunan raja, dia ada keturunan nabi ataupun rasul, maka Talut ni keluar bukan daripada keturunan raja mereka. Kerana raja ni biasanya dia berketurunan lah kan. Tapi Talut ni adalah seorang pemuda yang lemah, yang dilihat miskin. Jadi Bani Israel tak reda lah. Bila Allah kata walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tak kaya pun. Biasanya dalam masyarakat ni, orang yang tak kaya ni tak adalah sangat pengaruhnya dalam masyarakat, kecuali dia knowledgeable. Jadi mereka ni merasakan pilihan ini sia-sia. Mereka komplain, mereka mengadu. Allah kata, qala innallaha astafahu alaikum. Allah telah memilih Talut itu di kalangan kamu, dia untuk menjadi pemimpin kamu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah memberikan dia tubuh badan yang kuat, energi dia kuat, dan juga Talut ni seorang yang bijaksana, yang luas pengetahuannya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah beri kekuasaan itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kurniaannya. Allah tahu apa yang lebih baik
maslahatnya untuk hamba. Tetapi mereka ini, kaum Bani Israel ini masih lagi dengan sifat degil mereka, tak mau patuh, tunduk, redha dengan ketentuan Allah. Sehingga kan Nabi mereka ini terpaksa untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya tunjukkan satu mukjizat yang boleh mereka rasai, supaya mereka boleh patuh. Wa qala lahum nabiyyuhum, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dia kata, Nabi mereka ini mengatakan, ada mukjizat ataupun beberapa perkara yang akan menunjukkan Talut ni sebagai raja yang betul, raja yang sah. Dia akan membawa kepada kamu satu kotak tabut yang dikatakan di dalamnya itu ada kepingan-kepingan daripada papan-papan cebisan daripada Taurat yang Allah telah turunkan kepada Nabi Musa, yang mana ianya telah hilang for so long, dan ini mampu untuk nak memberikan ketenangan kepada mereka kerana ia mengandungi kemenangan, janji kemenangan buat mereka. Allah kata fihi sakinatun min rabbikum, yang mengandungi ketenangan daripada Tuhan. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, dia adalah juga apa yang telah cebisan daripada tinggalan keluarga Nabi Musa dan juga Harun. Dan adalah dikatakan beberapa peninggalan daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi assalam. Sebahagian mufassirin menyebut dalam tabut ini juga ada diletakkan tongkat Nabi Musa, baju Nabi Musa dan juga serban Nabi Harun. Jadi kalaulah benda ini wujud, ianya sudah pasti ada keberkatannya. Hasil tinggalan Nabi boleh kita bertabaruk jika dia benarlah. Para sahabat juga bertabaruk dengan kesan hasil tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti air wuduk baginda, rambut baginda, bekas minuman baginda sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Begitu juga dulu sebelum ni bila kita ceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kan Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Yaqub alaihi salam untuk celik semula bila mana sapu baju Nabi Yusuf ke wajahnya untuk dia boleh melihat kembali dunia setelah buta. Jadi peti tabut ini akan dibawa oleh malaikat, dan ini menunjukkan keabsahan kerajaan Talut. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dia adalah petanda kepada kamu kalau kamu beriman. Dan bila mana mereka melihat tabut itu dibawa, barulah mereka tunduk dengan Talut. Barulah mereka ini percaya dengan Nabi mereka dan sanggup untuk keluar berjihad bersama dengan Talut. Tetapi ujian Allah tidak terhenti setakat itu. Selepas mereka keluar untuk berperang bersama dengan Talut, Allah memerintahkan kepada Talut melalui perantaraan Nabi yang bersama dengannya itu untuk menguji para tentera ini. Nak tengok dia orang ni betul-betul taat ke ataupun tak sebenarnya.
Maka Allah kata falamma fasala talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Bila mana mereka telah keluar bersama dengan Talut untuk berperang dengan musuh mereka, ketika itu cuaca panas, mereka berasa sangat dahaga. Allah akan izinkan kamu akan mendapati ada satu sungai, tapi Allah nak uji. Ada yang dikatakan sungai ini berada di Jordan ataupun di Palestin. Tapi ujiannya adalah walaupun mereka dahaga, mereka tak boleh minum daripada sungai ini. So Talut kata siapa yang minum daripada sungai ini, dia bukan daripada kalangan tenteraku dan dia tak boleh berperang bersama dengan aku. Sebab dia tidak sabar dengan dahaga dia. Apatah lagi nak bersabar dalam medan peperangan. Wa man lam yat'amhu min fa innahu minni, siapa yang tak minum tu, aku akan pilih dia sebagai tentera aku. Illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Dia boleh minum tapi dengan air kadar tapak tangan sahaja. Sikit jelah minum. Maka akhirnya kebanyakannya semua togok kecuali sedikit sahaja daripada kalangan mereka. Itu menunjukkan mereka telah gagal dalam ujian tersebut. Mereka telah menyelisihi arahan daripada raja mereka, kecuali sedikit. Akhirnya yang selamat inilah dikatakan oleh mufassirin, yang selamat ini lebih kurang bilangan seperti mana peperangan tentera Badar, 300 lebih, dan bilangan inilah yang dibawa oleh Talut untuk menyerbu musuh mereka. Falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu, bila mana akhirnya mereka telah menyeberangi sungai itu dengan golongan yang sedikit itu, mereka terkejut melihat besarnya bala tentera Jalut, tentera-tentera dia. So dia kata qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Wah, hari ini kita tak mampu nak lawan dengan Jalut. Ramai sangat, besar. Seperti mana yang terjadi bila mana sahabat Nabi SAW pada peperangan Khandaq, mereka melihat gabungan daripada tentera bersekutu Quraisy dan lain-lain yang datang mengepung Madinah. Mereka pun terkejut dan takut. Tapi Allah SWT kata qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ada sebahagian daripada mereka yang jujur, yang berani, dia kata apa yang kita nak takut kan, kita nak mencari syahid, kita nak bertemu dengan Allah. Lagipun berapa banyak kes-kes yang kumpulan yang kecil boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan bantuan daripada Allah SWT. Maka akhirnya berlakulah peperangan. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berlakulah peperangan antara dua kumpulan itu. Kumpulan yang sedikit dengan pimpinan daripada Talut, dan Jalut memimpin kumpulan yang besar. Qalu rabbana afrigh alaina sabran. Mereka minta kepada Allah supaya kurniakan mereka kesabaran. Wa thabbit aqdamana, tetapkanlah kaki-kaki kami dalam medan peperangan tersebut supaya kami tak lari. Wansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami untuk mengalahkan puak-puak kufar itu. Maka Allah pun mustajabkan doa mereka itu.
Allah pun kata fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Akhirnya mereka pun berjaya mengalahkan tentera Jalut dengan izin daripada Allah. Lalu Nabi Daud yang merupakan salah seorang daripada tentera di kalangan Talut itu, masa tu dia baru seorang tentera lah, dan akhirnya kemenangan itu telah membuatkan Allah mengurniakan kepada Daud itu al-mulka wal hikmah. Kita ada perincikan tentang kisah Nabi Daud dan juga Talut ini, bagaimana Nabi Daud itu mewarisi kerajaan Talut. Bila Allah kata al-mulka, Allah jadikan dia sebagai raja, dan juga hikmah ini kenabian. Dia adalah insan yang pertama yang menjadi seorang raja dan juga seorang nabi. Sebelum ini nabi-nabi, raja-raja. Tapi kisah dia tu macam-macam riwayat dalam kalangan riwayat Israiliyat yang mengatakan bahawa Nabi Daud berkahwin dengan anak kepada Talut dan sebagainya lah. Kita pernah ceritakan dalam kisah para nabi sebelum ini. Jadi bila Allah kata wa'allamahu mimma yasha, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Daud pelbagai pengetahuan, antaranya wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Antaranya Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam bagaimana untuk melembutkan besi, membuatnya dengan tangannya sendiri sehingga menjadi benteng ataupun penghadang yang menjaga kamu. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Itu adalah hikmah daripada jihad dan juga taklif yang dibebankan ke atas orang yang beriman untuk nak berperang. Allah kata laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Kalaulah tak kerana jihad sebegini, maka akan berleluasalah kerosakan di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Seperti mana Allah sebut dalam suratul Hajj, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira. Kalau tak kerana jihad, mungkin hancur masjid, dah tak ada dah zikir-zikir itu boleh didendangkan, kerana ada puak-puak jahat kufar yang sentiasa membuat kerosakan. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Baik. Dalam kisah ini sebagai satu dalil bahawa Quran itu adalah kalamullah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang buta huruf, tetapi Allah beritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan tentang kisah-kisah ini, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Bukannya nak kisah-kisah ini Nabi dapat daripada bacaan baginda, daripada Nabi belajar daripada sesiapa, tidak. Ini menunjukkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So kita habis dalam juzuk 2, berbaki lebih kurang 8 muka surat lagi untuk kita habiskanlah surah Al-Baqarah ini. Baik, kita tengok kepada beberapa soalan yang diberikan. Okey, ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, baru-baru ni saya ada dengar tentang beberapa kumpulan yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di semua tempat. Adakah Nabi SAW ni dia tahu perkara gaib? Baik. Yang pertama sekali adalah menjadi satu perkara yang kita kena tahu dan berdasarkan kepada dalil-dalil syarak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berada di semua tempat. Sebaliknya, jasad baginda sallallahu alaihi wasallam berada di kuburnya di Madinah Al-Munawwarah.
manakala ruhnya berada di Ar-Rafiq Al-A'la, di syurga. Nabi SAW doa sebelum Nabi SAW wafat. Nabi kata, Allahumma fir rafiqil a'la. Nabi doa 3 kali sebelum Nabi SAW mengembuskan nafas baginda yang terakhir. Dan ijma' para ulama Islam daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan selepas daripada itu, Nabi SAW telah dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang berjiran dengan masjid baginda yang mulia. Dan jasad baginda itu di sanalah tempat baginda dikebumikan. Manakala ruhnya dan ruh-ruh para nabi dan rasul, para mukminin, itu semua telah Allah kurniakan kepada mereka kenikmatan dan darajat hasil daripada perjuangan mereka, amal salih mereka. Tentang perkara ghaib, tak ada siapa pun yang tahu perkara ghaib yang berkaitan dengan future, yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia. Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita tentang beberapa perkara ghaib yang ada diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah apa yang Allah wahyukan kepada baginda, sama ada menerusi Al-Quran ataupun menerusi As-Sunnah. Allah ceritakan kepada baginda tentang syurga dan neraka. Allah ceritakan tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Allah ceritakan tentang cerita Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, petanda-petanda akhir zaman. Tapi pada masa yang sama Allah kata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah bahawa tak ada siapa pun yang boleh mengetahui yang ada di langit, di bumi semua, tak ada siapa yang tahu tentang perkara ghaib kecuali Allah. Dan dalam Quran lagi Allah kata, Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu untuk nak memberikan manfaat pada diriku atau memberi kemudaratan kepada diriku melainkan apa yang telah Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu tentang perkara ghaib, mesti macam-macam kebaikan yang aku boleh bawa, dan aku tak akan ditimpa kesusahan. Dan Allah kata lagi kat Nabi Muhammad SAW, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah, aku tak tahu perkara ghaib. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan makna yang sebegini, yang Nabi SAW tidak mengetahui tentang perkara yang ghaib. Antara hadis yang menunjukkan sebegitu, contohnya hadis Jibril. Bila mana kita baca dalam hadis 40 Imam Nawawi, dan bila ditanya tentang bila berlakunya kiamat, Nabi SAW kata, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Nabi jawab balik dekat malaikat Jibril, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi begitu juga kalau kita tengok kisah Aisyah radhiyallahu anha yang telah dituduh curang. Kisah itu juga Allah ceritakan dalam Quran. Nabi tak tahu urusan perkara ghaib dalam perkara tersebut, sampailah Allah yang menurunkan wahyu bahawa Allah yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada tumahan-tumahan keji itu. Tetapi ada sekelompok puak-puak yang mendakwa bahawa syekh-syekh mereka, wali-wali mereka mengetahui tentang perkara ghaib. Kononnya bila maulid Nabi, hadirnya Nabi SAW ke majlis-majlis mereka, membawa berita-berita, memberitahu tentang mereka tentang perkara-perkara yang didakwa macam perkara ghaib.
Itu semua adalah dakwaan yang batil, yang tiada asasnya. Semua orang pun boleh bawa cerita dakwaan tersebut dan itu tidak menjadi uh, pegangan dalam syariat kita. Baik. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum, Ustaz. Macam mana kita nak cuba untuk nak menguatkan iman kita? Sebab saya selalu baca Quran, tak boleh nak feel makna-makna ayat yang dibacakan. Jadi mungkin yang bertanya ni dia rasakan bahawa ayat Quran tu macam mana nak bagi boleh rasa kesan daripada mengaji Quran. Macam mana yang dikatakan orang-orang yang beriman tu bila dibacakan ayat Quran itu iman mereka bertambah. Baik. Bila kita orang beriman, sifatnya adalah hatinya lembut bila dibacakan ayat-ayat Allah, bila mana mentadabburi ayat-ayat Allah. Dan sifat Al-Quran itu sebenarnya dia adalah satu benda yang berat, membawa makna yang berat, membawa peringatan yang besar, yang boleh melunakkan hati kita, boleh memberikan kekhusyukan dalam hati kita. Allah sebut, walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, kamu akan lihat gunung itu pun tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara asbab untuk kita melunakkan hati kita adalah kita cuba untuk nak mengkerdilkan dunia ini dalam hati kita. Sebab bila mana dunia ini besar, habuan dunia ini besar dalam diri kita, kita akan diuji dengan pelbagai fitnah, ujian yang besar. Tetapi bila mana dunia ini kerdil di mata kita, di hati kita, dia akan lebih mudah untuk nak kita menerima akhirat. Hati kita ini lebih mudah untuk nak khusyuk. Kita lebih mudah untuk nak tawaduk. Kita lebih mudah untuk nak menangis kerana Allah. Dan kalau kita tengok contohnya, ada saja di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ketika mana Qiyamul Lail, ada budak kecil saja ataupun remaja yang muda, tapi bila mana mereka mengaji, mereka menangis. Bila mereka lalu ayat-ayat berkaitan dengan balasan Allah hari kiamat, mereka lebih terasa hati daripada orang-orang yang lebih tua daripada mereka seperti kita. Sebab hati mereka ini lebih lunak, lebih lembut. Mereka tidak begitu bergantung, terpengaruh. Hati mereka tidak begitu diisi dengan keduniaan. Mereka jauh daripada muskilah ataupun masalah-masalah dunia. Dan itu menyebabkan hati mereka itu lebih terbuka. Dan bila mana membaca Al-Quran ataupun mendengar bacaan Al-Quran. Jadi, cubalah sedaya upaya untuk penuhkan hati kita dengan ilmu agama. Bila baca Quran, lebih kepada tadabbur ataupun slow motion, slow untuk nak faham ayat Quran yang dibaca. Cuba juga baca hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang dipanggil sebagai hadis penyuci jiwa. Hadis-hadis begini adalah sering dibacakan oleh para a'immah kita demi untuk nak melunakkan hati kita. Wallahu ta'ala. Alright. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang makmum pernah komplain kepada saya bahawa solat saya panjang. Adakah petunjuk dalam hadis Nabi SAW daripada sudut panjang atau pendek seseorang itu sehingga tidak menyusahkan makmum? Baik. Apa yang wajib ke atas seorang imam
bila mana dia melakukan suatu amalan yang diikuti oleh orang ramai, cuba untuk nak meraihkan sudut sunnah. Maksudnya apa-apa amalan yang kita buat, ukuran kita adalah sunnah, bukan kehendak manusia semata-mata. Kalaulah dalam solat kita ada zikir-zikir, bacaan-bacaan solat yang kita tahu ini ada antara yang Nabi SAW amalkan, maka kita amalkan, kita baca. Melainkan kalaulah perlu, ada ketikanya kita tahu keadaan perlukan untuk kita cepat sikit, maka boleh kita cepatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi bila mana keadaan normal, maka kita cuba untuk nak mengikuti sunnah Nabi SAW, dan juga kita pesan kepada para makmum untuk nak bersabar umpamanya dalam kita melaksanakan salat. Janganlah kita meringankan salat kita semata-mata kerana mengikuti hawa nafsu daripada manusia. Manusia hari ini kalau boleh mereka nak solat cepat-cepat, dan kalau mereka nak macam rasa beban solat tu, nak lepaskan segera. Tapi kita kena ingat, solat ini adalah tempat untuk kita mencari ketenangan. Tapi raikanlah juga keadaan. Sebagai imam, raikan keadaan. Kalaulah mungkin solat isyak yang dilakukan itu celahan kepada majlis-majlis yang tertentu, maka janganlah terlalu panjang sangat. Pada masa jangan terlalu cepat yang boleh merosakkan momentum solat itu, kan, mengikut keadaan dan situasi. Okey. Assalamualaikum Doktor. Kita tahu, kita belajar yang sutrah seorang makmum itu adalah sutrah imamnya. Jadi bila mana kita datang masbuk, lambatlah maksudnya, bila kita kena bangun solat tu, adakah masih lagi imam tu menjadi sutrah kita, ataupun selepas daripada tu kita tak boleh kita boleh menghalang orang lain daripada lalu di hadapan kita? Mohon penjelasan. Sunat untuk kita solat ni, kita ambil sutrah, apa yang boleh menghalang di hadapan kita, dengan qada untuk kita sujud lebih kurang kadar tangan macam ni. Tetapi masa kita bersolat jemaah, imam tu adalah, imam punya sutrah tu mewakili semua. Okay. Jadi bila mana seseorang itu terlewat, dia datang dalam solat jemaah di masbuk, dibangun, kemudian bila imam bagi salam, dibangun untuk nak qada apa yang dia tertinggal, maka dalam hal ini telah terputus jemaah dia dengan imam. Maka dia dalam ni dia dah solat bersendirian. So kalau kata ada orang lalu di hadapan dia, dia bolehlah menghalang orang tu daripada lalu di hadapan dia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi ada orang dia segan lah nak halang orang kan, mungkin dia tak tahu. So ada yang menyangka mungkin masih lagi dalam solat jemaah, sebab tak ada masalah. Allahu a'lam. Baik. Okey. Soalan yang seterusnya. Ustaz, semalam kemarin Parlimen telah dibubarkan. Apa pandangan Ustaz sebagai penuntut ilmu, adakah boleh kita mengejar jawatan-jawatan kepimpinan, ataupun seharusnya kita melarikan diri daripada jawatan dan kepimpinan? Mohon pandangan daripada doktor. Baik. Kebiasaannya kalau kita ni penuntut ilmu agama lah, maka jawatan-jawatan yang bersangkut paut dengan kita ni ada yang berkaitan dengan kementerian, ada yang berkaitan dengan fatwa, dan sebagainya lah, boleh jadi yang pelbagai. Jadi kita tahu semua bahawa jawatan-jawatan ini semua perlu diisi dengan orang-orang yang layak. Kalau boleh jawatan-jawatan ini diisi dengan para ulama, itu lebih baik.
Jadi kalaulah ada keperluan tertentu, ada darurat yang menuntut seorang yang alim itu, seorang yang faham dengan agama itu untuk mengisi jawatan-jawatan ini demi mengurangkan kerusakan ataupun demi mencapai maslahat yang tertentu, maka mereka perlulah untuk nak penuhi. Dan ini merupakan fardu kifayat. Kalaulah ada yang layak yang telah mengisi jawatan tersebut, cukuplah bagi diri dia. Tak perlulah kita nak berlumba-lumba ataupun nak berebut-rebut. Tetapi dalam bab ni, boleh tak kita ni nak orang yang alim ni, orang yang tahu dia rasa dia layak, boleh tak dia nak bertanding ataupun dia nak meminta jawatan tersebut? Asasnya boleh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Yusuf. Bila Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf kata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia minta kepada Raja Mesir supaya jadikan dia untuk menjaga perbendaharaan negara Mesir, sebab dia seorang yang amanah, seorang yang berpengetahuan dalam bab tersebut. Dia tahu bahawa ada maslahat kalau dia boleh pegang jawatan tersebut. Dan dia juga Nabi, juga Rasul. Keboleh dekat situ. Kalaulah seseorang itu melihat adanya maslahat dan dia kuat, dia berkelayakan dalam bab tu, dia boleh untuk cuba mendapatkannya. Tetapi kita kena tahu dalam apa-apa jawatan juga dia ada ujian yang sangat besar. Kadang-kadang sebelum kita masuk, kita rasa kita mampu untuk nak mengharungi duri-duri fitnah-fitnah yang datang. Tapi bila kita masuk, baru kita tahu banyak daripada ujian itu yang tidak mampu untuk nak kita harungi. Jadi seorang tu buatlah keputusan yang lebih memberikan maslahat kepada diri dia. Janganlah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Pada masa yang sama, cuba untuk mencari satu maslahat dan menjaga dirinya juga, kan, dengan iman dan juga takwa, supaya insya-Allah dia mampu untuk menjadi pemimpin yang muslih seperti mana Nabi Yusuf alaihi assalam. Baik. Kita ambil soalan yang terakhir. Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak conteng Quran? Conteng Quran lah dengan, kalau apa saya ada tersalah apa-apa untuk saya nak faham Al-Quran. Baik. Asasnya adalah tiada masalah untuk menulislah ataupun mencatat di dalam mushaf Al-Quran, sama ada kita nak catat tu di antara baris, nak catat tu dekat bahagian tepi-tepi, dengan syarat dia tidaklah sampai menyusahkan kita untuk ataupun mengelirukan kita ketika mana kita membaca. Kadang-kadang kita nak tulis tentang hukum tajwid, kadang-kadang kita nak tulis tentang makna kalimat, kadang kita nak tulis tentang faedah-faedah yang diberikan oleh guru kita. Tak ada masalah untuk nak kita tulis. Sebaik-baiknya kita tulis dengan pensel umpamanya, supaya apa-apa mudah untuk nak kita padam, dan jangan sampai dia menghilangkan tulisan asal kepada mushaf, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Contohnya kita tulis di atas huruf alif ataupun tertulis di atas baris yang menyebabkan bila orang nak baca dia tersalah baca. So jangan sampai ke tahap tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jaza. Jadi sekadar itu sahaja dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Ihsan dan semua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bye bye.